Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Izalatu al-Iltibas fi ahkamil haidhi wal istihadati wal nifas, karangan Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib Allahu subhanahu wa ta'ala, anjurang Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilang, jazakumullahu anna khairah. Kita siri yang ke-23 daripada pengajian kitab ni, iaitu perbincangan berkenaan dengan mustahadah fin nifas. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi perempuan mustahadah adalah perempuan yang darah dia keluar lebih daripada 60 hari tanpa berhenti. Sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari. Ketika mana darah perempuan itu keluar lebih daripada 60 hari tanpa berhenti, maka perempuan itu adalah mustahadah fin nifas. Perempuan mustahadah fin nifas, pembahagian asasnya terbahagi kepada dua. Yang pertamanya adalah ghairul mutahayyirah, yang keduanya adalah mutahayyirah. Hak yang ghairul mutahayyirah terbahagi kepada 4, manakala mutahayyirah terbahagi kepada 3. Semua sekali ada berapa? Semua sekali ada 7. Hak yang ghairul mutahayyirah terbahagi kepada 4. Yang pertamanya adalah mubtada'ah mumayyizah. Kalaulah dia kali pertama datang darah nifas, tiba-tiba darah saat itu melepasi 60 hari tanpa berhenti, maka dinamakan dia adalah mubtada'ah. Apabila dia melihat darah saat itu ada 2 sifat, maka dinamakan dia saat itu adalah mumayyizah. Maka nifas dia adalah darah yang kuat nifas, manakala darah yang lemah adalah istihadah. Dengan syarat, dengan syarat darah yang kuat tidak melepasi sebanyak-banyak nifas. Syarat darah yang kuat tidak melepasi sebanyak-banyak nifas. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah darah yang lemah datang setelah daripada darah yang kuat. Okey, boleh faham? Adapun kalaulah darah yang lemah datang sebelum darah yang kuat, setelah tu datang darah kuat, lepas tu datang darah lemah semula. Okey, boleh faham? Maka kita kena tengok berapakah tempoh darah yang lemah yang datang sebelum daripada darah yang kuat. Kalau tempoh dia tidak sampai 15 hari, baik, ataupun ada suci yang berlaku sebelum darah yang lemah, campur suci tersebut dengan darah yang lemah dah cukup 15 hari, maka tempoh darah yang lemah yang datang sebelum daripada darah yang kuat dikira sebagai istihadah. Nifas dia adalah darah yang kuat, dan setelah daripadanya juga dihukumkan sebagai darah istihadah. Manakala jika darah yang lemah yang datang sebelum daripada darah yang kuat cukup 15 hari ke atas, ataupun tidak cukup 15 hari tapi dicampur dengan suci yang berlaku sebelumnya cukup 15 hari ke atas, maka darah yang lemah saat itu juga dihukumkan nifas, darah yang kuat juga dihukumkan nifas, manakala istihadah adalah darah yang lemah yang setelah daripada darah yang kuat. Okey je dah. Hak tu adalah mubtada'ah ghairu al-mumayyizah. Hari ni kita sambung perbincangan mubtada'ah mubtada'ah mumayyizah tak ni, Kang?
Okey, hari ini kita akan bincang berkenaan dengan mubtada'ah ghairul mumayyizah. Baik, dengar Madek. Masalah mubtada'ah ghairul mumayyizah, untuk membantu kita faham permasalahan ini, kita kena sebut balik mustahadah fil haid. Kita kena sebut balik benda mustahadah fil haid. Okey, dengar Madek. Bagaimanakah mustahadah fil haid? Sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Ketika mana perempuan itu darah dia keluar melepasi 15 hari 15 malam, maka bermakna dia mempunyai darah istihadah dalam darah haid dia, bercampur di antara haid dan istihadah dia. Maka perempuan ini terbahagi kepada dua. Yang pertamanya ghairul mutahayyirah, yang keduanya adalah mutahayyirah. Hak ghairul mutahayyirah terbahagi kepada empat. Yang pertamanya mubtada'ah mumayyizah. Maksud benda mubtada'ah mumayyizah, perempuan yang kali pertama datang darah haid, tetapi darah dia melepasi sebanyak-banyak haid, dan dia dapat membezakan sifat darah dengan maksud dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat. Maka darah yang kuat itu adalah haid, darah yang lemah itu adalah istihadah dengan 4 syarat. Yang mana 4 syarat ni dinamakan sebagai syarat tamyiz. Syarat yang pertama adalah darah yang kuat kena cukup sehari semalam. Syarat yang kedua, darah yang kuat jangan lebih daripada 15 hari 15 malam. Syarat yang ketiga, darah yang lemah kena cukup 15 hari 15 malam kalau sekiranya darah keluar secara berterusan. Syarat yang keempat, mesti darah yang kuat keluar secara bersambung, tidak keluar secara putus-putus diselangi oleh darah yang lemah di celahnya. Okey. Pak ni dinamakan sebagai pak syarat tamyiz. Kalau cukup pak syarat ni, maka darah yang kuat adalah haid, darah yang lemah adalah istihadah. Tapi kalau tidak cukup pak syarat ni, walaupun dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat, maka dia seperti ghairul mumayyizah. Okey, yang pertama mubtada'ah mumayyizah. Yang keduanya adalah mubtada'ah ghairul mumayyizah. Daripada hari pertama sehingga hari yang ke-16 satu sifat, ataupun lebih daripada satu sifat tetapi tidak cukup syarat tamyiz. Maka haid dia adalah sehari semalam. Haid dia berapa hari? Sehari semalam. Okey, suci dia berapa hari? Suci dia 29 hari. Jadi bermakna 29 hari itu dihukumkan sebagai istihadah. Hal ni penting. Perempuan mubtada'ah ghairul mumayyizah, haid dia sehari semalam. Suci dia berapa hari? 29 hari. Suci dia berapa hari? 29 hari. Okey, hal ni penting. Hal ni penting kita ingat untuk masalah ni. Untuk masalah ni, pada mubtada'ah ghairul mumayyizah fin nifas. Sebab dia ada kaitan. Okey, haid dia berapa hari? Sehari semalam. Kerana sekurang-kurang haid sehari semalam. Sehari semalam tu diyakini. Suci dia berapa hari? 29 hari. Okey, boleh faham? Kena ingat suci dia berapa hari? 29 hari. Banyak kali kita cover ni kerana benda ni cukup penting untuk kita memahami masalah ni lagi. Okey, tengok. As-suratul thaniyah, surah yang kedua. Bentuk yang kedua, gambaran yang kedua. Al-mubtada'atu ghairul mumayyizah. Perempuan yang kali pertama datang ke darah nifas, dia tidak dapat membezakan darah nifas. Wahya, dan iaitu al-mubtada'ah ghairul mumayyizah man kanat damuha bi sifatin wahidah. Perempuan yang adalah darah dia bi sifatin wahidah, satu sifat. Daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-61, satu sifat. Ka'an ra'at daman aswada faqat, seperti dia melihat darah hitam sahaja. Wajawazas sittin, dan darah tersebut melepasi 60. Hari pertama sehingga hari yang ke-61 darah berwarna hitam. Au bi sifatain, ataupun dia melihat darah dua sifat. Darah apa sifat? Dua sifat. Wa ta'akhkhara al-qawi, dan terkemudian darah yang kuat. Maksudnya sebelum tu darah lemah, lepas tu darah kuat. Hatta jawazas sitti, sehingga melepasi darah yang kuat saat itu 60. Okey, boleh faham? Sehingga melepasi darah yang kuat berapa hari? 60. Baik, ka'an ra'at 50 yawman ahmar wa 20 aswad. Seperti dia melihat 50 darah merah, lepas tu 20 darah hitam. Okey, dia tengok apa sifat darah ni? Dua sifat mumayyizah, tapi tidak cukup syarat tamyiz. Kerana dia kerana darah yang hitam saat itu keluar sampai ke melepasi hari yang ke-60. Baik.
Kalaulah begini kedudukannya, okey, kalaulah begini kedudukannya, maka katanya kena tengok. Tengok lagu mana? Kita nak letakkan hukum dia saat itu, kena tengok. Kena tengok lagu mana? Kena tengok sebelum daripada dia bersalin, pernah tak dia datang haid dan suci. Okey, boleh faham? Sebelum ni dia pernah tak? Jadi bermakna ada perempuan yang pernah dah datang haid sebelum daripada ni, dan ada perempuan yang belum pernah datang haid. Dia terus mengandung, tak pernah datang haid. Faham? Dia tidak pernah datang haid. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Sebagai contoh, ni nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ada budak-budak sekolah rendah, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ni benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita buat contoh sahaja. Budak sekolah rendah yang belum datang haid, tiba-tiba dia duduk main di sama-sama dia, akhirnya mengandung. Lepas tu beranak. Sebagai contoh, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita daripada perkara tersebut. Baik. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dan keluarga kita. Cuma kita nak buat contoh, dan yang mana contoh ini berlaku di tempat kita. Okey. Lepas daripada itu, sebagai contoh, lepas daripada bersalin, tiba-tiba darah keluar lebih daripada 60. Okey, boleh faham? Lebih daripada berapa? 60. Dan dia melihat darah tersebut keluar satu sifat ataupun dua sifat, tetapi sifat yang lemah terdahulu, sifat yang kuat terkemudian dan melebihi daripada 60. Okey, boleh faham? Jadi maksudnya benda kita nak cerita, maksudnya sebelum daripada dia pernah haid tak? Tak pernah. Baik, katanya fa illam tahid qabla alwiladati aslah. Sekiranya belum datang haid ia sebelum daripada bersalin. Nah, terus mengandung. Kita buat contoh saat ni Kita buat contoh saat ni kan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita buat contoh sahaja. Nasallallahu salamata wal afiyah. Benda ni kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika dia belum datang haid sebelum daripada bersalin, aslan sama sekali, maka fanifasuha lahzah. Nifah dia berapa hari? Satu lahzah. Sebab benda nifah dia satu lahzah? Kerana mengambil sekurang-kurang nifas. Kurang-kurang nifas berapa? Satu lahzah. Satu lahzah selepas daripada bersalin. Satu lahzah selepas daripada bersalin kira nifas. Satu saat lepas daripada bersalin, okey, dia bersalin katakanlah pukul 7.30. Jadi pukul 7.30, satu saat. Kalau cakap kita satu saat lepas daripada pukul 7.30 nifas. Lepas daripada tu semuanya dikirakan istihadah. Sehingga hari yang ke-60. Sebab sekarang ni dia berada pada hari yang ke-61. Kita kena faham. Sebab dia lepas daripada bersalin keluar darah. Selama mana tidak lepas daripada hari yang ke-60, dia kena hukum secara zahirnya adalah darah nifas. Bila dia mengetahui dia mempunyai darah istihadah? Ketika duduk pada hari yang ke-61. Jadi bermakna, oleh kerana pedomang dia kali pertama datang darah nifas, pedomang dia, ukuran nifas dia yang membezakan di antara nifas dan haid dia, yang pertama sifat darah. Tiba-tiba dia melihat darah satu sifat, ataupun darah dua sifat tapi tidak cukup syarat tamyiz, maka tamyiz tidak diambil kira. Apabila tidak diambil kira, maka kita nak ukur dengan adab, dia belum beradab. Apabila belum beradab, maka kita kena ambil hak yang yakin. Okey, boleh faham? Hak yang yakin adalah sekurang-kurang nifas. Sekurang-kurang nifas satu lahzah. Okey, hak ni mudah. Satu lahzah sama dengan masalah haid dulu. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Okey, bagi kepada dia haid sehari semalam. Hak ni sekurang-kurang nifas satu lahzah, bagi kepada dia satu lahzah saja nifas. Okey jelas. Cuma berbezanya pada masalah suci. Okey, suci dia banyak mana suci dia? Maksud dia suci, tempoh yang kita nak hukum darah tu sebagai darah istihadah. Nah, berapa hari? Kalaulah hak yang sebelum daripada ni, tempoh suci dia berapa hari? 29. Faham tak tu? Hak ni berapa hari? Sama. Kata dia lagu mana? Fanifasuha lahzatun wa tuhruha ba'dahu 29 yauman. Dan sucinya selepas daripada nifas dia adalah sebanyak 29 hari. Faham tak lagi? Maksudnya kita tengok suci mubtada'ah ghairul mumayyizah pada bab haid, diberikan suci tersebut kepada dia. Jelas? Faham tak lagi? Suci dia sama dengan suci mubtada'ah ghairu al-mumayyizah.
Sebab sekarang ni, kenapa kita ambil suci dia begitu? Kenapa kita ambil suci dia begitu? Baik, kerana pada asalnya haid yang datang kepada perempuan, pada asal begitu, haid yang datang kepada perempuan. Okey, jelas kan? Jadi ukuran dia adalah haid yang sebelum daripada ni. Ukuran dia haid sebelum daripada dia. Ukuran dia adalah ukuran mubtada'ah ghairul mumayyizah fil haid. Tu baru betul. Okey, jelas. Jadi suci dia berapa hari? 29. Baik. Lepas tu hari yang ke-30. Thumma tahidu haidal mubtada'ati. Kemudian dia haid ia akan haid perempuan yang kali pertama datang haid. Iaitu yauman wa lailah, sehari semalam. Maksudnya hari yang ke-30 saat itu kira haid dia sehari semalam. Faham lagi? Thumma tathur 29 yauman. Kemudian suci 29 hari. Yang gitulah daur dia. Lepas daripada tu 30 hari sehari semalam haid, 29 hari suci. Sehari semalam haid, 29 hari suci. Nampak lagi? Jelas tak? Jelas ha? Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita buat contoh. Seorang perempuan selepas daripada dia bersalin. Dan ni kali pertama dia bersalin. Bermakna ada tak darah nifas sebelum daripada tu? Tak ada. Okey. Contoh yang pertama. Selepas daripada dia bersalin, dia melihat darah keluar warna merah. Okey, dia tidak semayang sebab pada zahirnya darah nifas. Dan dia mengharapkan darah itu berhenti sebelum hari yang ke-61. Baik. Tiba-tiba darah tu keluar sampai hari yang ke-60. Masih lagi keluar. Satu sifat. Hari ke-61 masih lagi keluar. Satu sifat. Maka dia dinamakan mubtada'ah ghairu al-mumayyizah. Okey, kita kena tengok. Sekarang ni, apabila dia mubtada'ah ghairul mumayyizah, nifah dia adalah satu lahzah. 1 detik selepas daripada bersalin, kerana itu yang diyakini. Yang selepas tu tidak diyakini. Okey je lah. Cuma kita nak tengok suci dia. Sekarang ni nak tahu suci, berapa hari suci, kena tengok dia. Kena tengok berapa hari suci dia sebelum daripada ni dia pernah datang haid ke tak? Sebelum daripada ni. Faham lagi? Kena tengok ukuran. Kita nak bagi berapa hari suci ni, berapa hari darah istihadah ni. Lepas tu bila pula dikirakan haid lepas daripada tu, kena tengok sebelum tu dia pernah datang haid ke tak lagi. Kalau tak pernah datang haid lagi, maka suci dia adalah seperti suci perempuan mubtada'ah ghairul mumayyizah fil haid. Berapa suci dia? 29 hari. Lepas cukup suci 29 hari, kira haid dia sehari semalam, kena ambil kira haid perempuan al-mubtada'ah ghairul mumayyizah. Jelas tak? Lepas daripada tu suci 29 hari, haid sehari semalam, suci 29 hari, begitulah berterusan. Okey, satu. Tapi kalau sekiranya sebelum daripada dia bersalin, ni salin kali pertama, tapi sebelum tu dia pernah datang haid dah. Haid dah. Maka hukum darah istihadah ataupun hukum sucinya berpandukan kepada adat sebelum daripada ni. Faham lagi? Berpandukan kepada adat suci. Adat ni. Haid dia, nifas dia satu lahzah. Tu sama, satu lahzah. Tu jelas dah satu lahzah. Perempuan mubtada'ah ghairul mumayyizah, nifas dia berapa? Satu lahzah. Cuma suci dia saat itu kita kena tengok dia pernah datang haid tak sebelum ni. Kalau pernah datang haid sebelum daripada ni, suci dia berapa hari? Kalau tak pernah datang haid lagi, suci dia berapa hari? 29. Okey, kalau pernah dah datang haid sebelum ni, maka tengok kepada suci sebelum daripada ni. Dan kena ambil suci yang last sekali. Katakanlah sebagai contoh, seorang perempuan ni, umur dia nikah, umur 25 dia nikah. Dah daripada nak sampai 25 tu banyak kali dah dia datang haid kan. Cuma haid dia gitulah. Haid dia tidak berbeza pun. Tidak berbeza. Dia kadang-kadang haid saat itu dia teratur. Maksudnya 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5. Okey, kadang-kadang gitu. Ni dah biasa je lah. Biasa. Kita buat contoh biasa. Okey. Lepas daripada tu,
apabila dia mengandung, mula dia tidak datang haid. Apabila mengandung, dia tidak datang haid. Ataupun kita kata dia lekat perut masa dia suci. Okey, sebelum daripada mengandung, dia 10 hari dia suci. 10 hari dia suci, tiba-tiba lekat perut. Okey, boleh faham tak tu? 10 hari dia suci, tiba-tiba lekat perut. Cakap ke tidak lekat perut? Benda lekat perut. Mengandung. Jadi daripada permulaan mengandung sehingga bersalin berapa bulan? Ghaliknya 9 bulan. Okey, jadi hak tadi 10 hari suci. 10 hari suci, dia apabila mengandung datang tak lagi haid dia? Tak datang dah. Dia suci dah. Okey, boleh faham tak? Jadi 10 hari suci, dia mengandung, lepas tu berterasa suci kerana dia mengandung sampai ke 9 bulan. Jadi bermakna suci dia berapa hari semua sekali ya? 9 bulan 10 hari. Boleh faham. 9 bulan 10 hari. Okey. Dia ni katakanlah kena ingat pasal ni. Lepas tu kita buat contoh dia. Lepas daripada bersalin, darah keluar lebih daripada 60 hari tanpa berhenti, dan darah satu sifat ataupun dua sifat tetapi tidak cukup syarat tamyiz. Maka dia mubtadaah ghairul mumayyizah. Nifas dia satu lahzah. Suci dia kena ambil suci hak tadi. Tadi berapa hari suci dia? 9 bulan 10 hari. Hak ni suci dia 9 bulan 10 hari cukup. Maksudnya panjang. Kalau masih lagi ada darah, semuanya istihadah belaka. Okey, jelas. Semuanya istihadah. Jelas tak? Lepas cukup 9 bulan 10 hari. Lepas cukup 9 bulan 10 hari, barulah kira haid dia mengikut adat sebelum ni. Berapa hari? Haid dia adat sebelum ni. Jelas? Jelas ke tak? Tapi biasanya payah nak jadi gitu. Biasa duduk semua tu habis lah. Apabila habis tak ada dah darah. Tiba-tiba keluar. Tu kembali kepada asal mula. Jelas tak? Okey, habis. Katanya tengok. Fa in kanat qad hadat, maka jika adalah ia qad hadat, sesungguhnya telah datang haid sebelum daripada ni. Okey, sebelum dia pernah datang haid. Okey, jawab bagi in tahurat. Sucilah ia ba'dal lahzah, selepas daripada satu lahzah yang kita hukum nifas saat ni. Suci adata tuhriha. Adata tu dia bukan fa'il madhi, tu dia silap, tak maftuhah, dia tak marbutah, tak bulat. Adata tuhriha. Kalau tidak baca memang jeng. Jeng. Tak reti. Anda pun baru buka tadi. Nak baca warna? Sudahlah. Warna pula aku tak faham dah. Benda sudahlah. Rupanya silap dia. Apa cakap gini? Adat tuhriha. Tidak kita baca adat. Warna pula telah beradat pula. Dia bukan. Dia adata tak marbutah. Sucilah ia selepas daripada lahzah akan adat sucinya daripada haid. Thumma tuhayyadu, kemudian diberikan haid kepada dia, adata haidha, akan adat haid dia. Jelas tak? Lepas tu diberi akan adat haid dia. Jelas Okey, kita ada selagi. Dia orang puang ni, kan kita kata kena tengok suci sebelum ni. Katakanlah kalau suci dia tak sampai 15 hari. Tuan suci tak sampai 15 hari. Di satu masalah je suci tak sampai 15 hari. Orang puang tu pada penghujung kandungan dia datang haid. Tiba-tiba suci, dah sampai 15 hari, 10 hari suci, tiba-tiba bersalin. Okey, boleh faham? 10 hari suci. Adakah 10 hari suci saat itu boleh dijadikan suci untuk nifas, lepas tu datang haid pula lepas tu? Tak boleh. Kerana dengar balik. Kita bincang sebelum ni lagu mana? Kalaulah darah nifas berhenti sebelum daripada 60 hari, tiba-tiba datang balik darah, nak hukum haid datang balik, mesti kena cukup 15 hari. Faham tak lagi? Mesti kena cukup berapa hari? 15 hari. Jelas tak? Jadi bermakna, kalaulah suci dia sebelum daripada ni tidak cukup 15 hari, maka suci itu tidak dikira. Jadi dia mengambil hukum yang pertama tadi. Maksud dia mengambil hukum yang pertama, satu lahzah nifas 29 hari suci. Okey, boleh faham? Satu lahzah nifas 29 hari suci. Sebab itulah dikata falau lam tahid illa akhir hamliha. Kalau sekiranya dia tidak datang haid melainkan penghujung kandungannya, penghujung kehamilannya, maka lepas tu wa tahurat, lepas tu dia suci.
ba'dahu selepas daripada haid saat ni tu. Tapi suci duna 15, kurang daripada 15 hari. Lepas tu wa waladat, lepas tu dia bersalin. Lepas tu dia bersalin. Lepas bersalin tu baik darah nifas. Jawab bagi law tahurat. Sucilah ia ba'dal lahzah, selepas daripada lahzah tersebut minan nifasi, daripada nifas, sebanyak 29 yauma. Sebanyak apa hari? 29 hari. Jelas dah? Manakala haid dia yang lepas daripada tu, kena kira benda. Kena kira haid adat dia. Berapa hari adat dia? Jadi beza masalah ni, masalah yang pertama adalah haid lepas daripada tu. Haid hak atas tu sehari semalam. Ni kira adat dia sebab dia adat dah haid sebelum ni kan. Jelas nampak tak? Cuma hak yang samanya adalah tempoh suci je sama. Tempoh istihadah. Jelas tak masalah ni? Jelas tak tu? Faham dah? Ming? Faham tak lagi? Tak faham dia? Masalah dia kan Okey, sekarang ni dia katakanlah pada penghujung kandungan ni dia datang haid sebanyak 6 hari. Okey, penghujung kandungan dia datang haid sebanyak 6 hari. Ni contoh sahaja. Lepas tu dia mengalami suci. Lepas tu dia bersalin. Daripada tempoh penghujung haid dengan bersalin dah sampai 15 hari. Okey, boleh faham? Lepas tu tuit darah nifas sehingga hari yang ke-61 tanpa berhenti dalam satu sifat. Jadi bermakna dia adalah ghairu al-mumayyizah. Kita kata kan satu lahzah selepas daripada bersalin adalah nifas. Selepas daripada tu hukum dia suci. Lama mana hukum dia suci? Okey, dia pernah dah suci sebelum daripada ni. Sebab dia pernah datang haid lepas tu suci. Kita ambil suci sebelum ni ya. Tiba-tiba suci dia dah sampai 15 hari. Oh, dah boleh ambil lah suci sebelum ni. Dapat 15 hari. Dah suci dia sama dengan hak yang pertama tadi. Hak yang ghairul mumayyizah, hak yang tidak pernah haid sama sekali sebelum daripada ni. Okey, boleh faham? 29 hari. Cuma hak yang ghairul mumayyizah, hak yang tidak pernah datang haid sama sekali sebelum daripada tu, cukup 29 hari suci, maka haid dia sehari semalam. Lepas tu suci dia 29 hari. Haid dia sehari semalam, suci dia 29 hari. Hak ni apabila cukup dah 29 hari suci, haid dia berpandukan kepada benda, kepada adat. Sebab dia ada adat lagi haid dia. Ada adat dah haid dia. Okey, jelas kan? Suci dah ingat. Kena tengok semula suci. Anda mikir kat suci. Wallahu a'lam. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia masalah suci je anda kena tengok semula, anda dah ingat. Kita boleh tengok nombor 1 tu, fa illam tahid illa akhir hamliha wa tahurat ba'dahu duna 15. Tengok fala yuj'alu tuhran li'annahu la budda min tuhrin bainan nifasi wal haidhi fala yumkinu an yu'tabara tuhran. Maka tidak dijadikan kurang daripada 15 hari itu sebagai suci, kerana sesungguhnya mesti suci ada di antara nifas dan haid. Tidak gitu? Maka tidak mungkin kurang daripada 5 hari kita iktibarkan dia sebagai suci, kerana li'annahu duna 15 bi'aridil wiladah, kurang daripada 15 hari sebab berlakunya bersalin. Dah cukup 15 hari suci, tiba-tiba bersalin kan? Okey, wa qad zala dhalikal 'arid. Baik, sesungguhnya telah hilang demikian itu al-'arid, iaitu bersalin. Lepas habis bersalin selesailah. Wala yumkinu an yu'tabara aqall at-tuhur li'annahu lam yasbiq laha. Dan tidak boleh diiktibarkan, tidak mungkin untuk dikirakan sekurang-kurang suci bagi dia sebab dia pernah berlaku sebelum daripada tu sekurang-kurang suci. Betul tak gitu? Okey,
maka fata'ayyana idaratul amri ala kauniha mubtada'atan ghayra mumayyizatin fin nifas. Maka tertentulah kena letakkan dia saat itu di atas perempuan mubtada'ah yang tidak mumayyizah fin nifas. Maka faruddat, maka dikembalikan dia ila tuhriha, kepada sucinya. Suci mubtada'ah ghairi mumayyizah wa watis'atun wa ishruna. 29 lagi kan. Thumma tu'ti, ataupun kemudian tu'ta, diberi akan dia ba'dahu, selepas daripadanya, qadra ma hadat haidha, kadar apa yang telah haid dia. Diberikan selepas daripada haid dia, kadar apa yang dia telah haid. Jelas. Sama dah nak ceritakan. Okey. Walau kanat 'adatuha fil haidhi 10 wa tuhruha minhu 20 thumma ibtada'aha nifas wa ra'at ad-dam 20 thumma tahurat minhu 20 thumma istuhidat tahidu 10 'adata thumma tahur 20. Sekiranya adalah adatnya pada haid 10 hari. Okey, adatnya pada haid adalah 10 hari. Lepas tu wa tuhruha, ataupun adat wa tuhriha, adat pada sucinya daripada haid tersebut adalah 20 hari. Kemudian thumma ibtada'aha nifas, kemudian mula datang nifas, wara'at ad-dam 20, dia melihat darah sebanyak 20 hari. Thumma tahurat minhu 20, kemudian suci daripadanya 20 hari. Thumma istuhidat, kemudian datang istihadah, ketika itu tahidu 10 'adataha thumma tathur 20. Kemudian maka haid dia sebanyak 10 hari mengikut adat dia, dan kemudian dia suci sebanyak 20 hari. Hak ni nak cerita hak mana hak ni? Okey, nanti dulu kita tengok atas dulu Ini nak cerita hak mana ni tu? Sekiranya adatnya pada haid 10 hari dan sucinya daripadanya 20 hari. Anda dah baca dulu ke ni? Kalau baca dulu faham. Dah baca dulu, kena baca 2-3 kali baru faham. Okey, sebelum hamil tu 20 hari suci. Ni macam biasa je lah. Okey. Jazakumullah khairah. Baik. Seterusnya kata dia lagi, as-suratul thalithah, surah yang ketiga. Surah yang ketiga adalah al-mu'tadah al-mumayyizah. Ataupun kita boleh baca juga masail fil mubtada'ati ghairil mumayyizah. Okey, kita baca tu kita tengok masalah pada mubtada'ah ghairil mumayyizah. Idza ra'at, kita tengok muka surat 79 semula, bawah daripada sana Idza ra'at, apabila melihatlah seorang perempuan 20 ahmar, 20 hari merah. Thumma 50 aswad, kemudian 50 hari hitam. Okey, berapa hari semua sekali? 70. Darah yang kuat datang selepas daripada darah yang lemah dan melepasi hari yang ke-60. Betul tak gitu? Thumma asfar, kemudian hari yang ke-71 tukar jadi warna kuning. Fahiya ghairu mumayyizah. Dia ni bukan mumayyizah. Fa nifasuha lahzatun min awalil ahmar. Nifasnya adalah satu lahzah daripada permulaan darah merah. Thumma al-baqi ala at-tafsil alladhi sabaqa a'la. Kemudian hak yang berbaki saat itu mengikut perincian hak yang telah lepas dah. Maksud dia, kalau dia tidak pernah datang haid sama sekali sebelum daripada ni, suci dia 29 hari. Lepas tu, haid dia sehari semalam, suci 29 hari. Haid dia sehari semalam, suci 29 hari. Jelas tak? Jelas? Kalau dia pernah datang haid dah sebelum daripada ni, maka suci dia mengikut adalah suci hak yang last sekali. Lepas tu, kira kebiasaan haid dia berapa hari. Ambil suci hak yang last sekali, kebiasaan haid berapa hari. Ambil suci hak last sekali, kebiasaan haid dia berapa hari. Itu maksud dia. Yang kedua, ra'at naqa'ah. Ra'at naqa'an 10 ayyam. Dia melihat tidak ada darah 10 hari. Thumma daman aswada 50. Kemudian dia melihat darah hitam 50. Yauman, 50 hari. 10 hari tak ada darah. Kemudian dia tengok darah hitam 50 hari. Fakullul 50 nifasan. Ataupun nifas, setiap 50 saat itu nifas. Betul tak gitu? Sebab darah yang keluar selepas daripada dia bersalin, berhenti tidak lebih daripada 15 hari, maka darah nifas. Daripada tempoh bersalin hingga cukup, tidak lebih lagi daripada 60 hari. Betul tak gitu? Maka semuanya adalah nifas. Wan naqa'u qablaha tuhurun.
dan naqa' sebelum daripadanya adalah suci, tasihhu fihi salah was-shaum wa ghairuha minal ibadat. Sah di dalamnya sembahyang, puasa dan selain daripadanya, ibadat-ibadat yang lain sama. Okey, yang ketiga, ra'at naqa'an 10 ayyam, dia melihat naqa' selama 10 hari. Thumma daman aswada 55 yawman. Okey, naqa' 10 hari, tak ada darah 10 hari. Kemudian darah hitam 55 hari. Okey, lebih daripada 60 dah. Lebih. Fahiya ghairu mumayyizah, dia tidak mumayyizah. Fanifasuha lahzatun min awalid dam. Nifas dia adalah satu lahzah daripada permulaan dam, ke permulaan darah. Okey, boleh faham? Thummal baqi 'ala tafsilil mar. Kemudian hak yang berbaki mengikut perincian hak yang lepas. Maksudnya kalau dia tidak pernah datang haid sebelum daripada ni, maka suci dia adalah 29 hari. Lepas tu datang haid sehari semalam, 29 hari suci. Jelas tak? Kalau pernah dah datang haid sebelum ni, kena tengok suci hak yang last sekali. Lepas tu kena tengok ada haid dia berapa hari lepas daripada tu pula. Mudah tu kan? Yang keempat, ra'at 45 ashqar thumma ahmara 20 yawman fa ghairu mumayyizah. Dia melihat 45 darah ashqar perang, thumma ahmar 20 yawman, kemudian merah 20 hari. 45 perang, lepas tu merah 20 hari. Jadi semua sekali berapa? 65. Darah yang kuat datang selepas daripada darah yang lemah melepasi 60. Maka faghairu mumayyizah, maka dia bukanlah mumayyizah. Jelas tak? Apabila dia bukan mumayyizah, maka nifas dia adalah satu lahzah yang pertama selepas daripada bersalin. Hak yang lepas daripada tu kena ambil perincian hak yang sebelum daripada. Yang keempat, walawin akas, sekiranya sebalik. Bagaimana sebalik? 20 hari merah, 45 hari ashqar. Merah 20 hari, lepas tu 45 hari ashqar. Fara'at 20 yawman ahmar, dia melihat 20 hari merah. Thumma 45 ashqar, kemudian dia melihat 45 perang ataupun coklat. Fahiya mumayyizah, maka dia adalah perempuan mumayyizah. Wa nifasuha al-20 al-ahmar, nifasnya adalah 20 hari yang merah. Tidak gitu, sebab merah lebih kuat daripada ashqar. Wallahu a'lam. Okey, as-suratu ats-tsalitsah, surah yang ketiga. Al-mu'tadatul mumayyizah, mu'tadah yang mumayyizah. Dia mu'tadah, lepas tu dia dapat membeza sifat darah. Wahiyya allati taraddama bi sifatil mubtadi'atil mumayyizah, dia melihat darah dengan sifat perempuan yang kali pertama hak yang mumayyizah. Sama, ada darah kuat, ada darah lemah. Wa adatuha tukhalifu tamyiz, adat dia menyalahi tamyiz. Kalau adat dia sama dengan tamyiz, itu jelas. Okey, boleh faham kan? Ini adat dia menyalahi tamyiz. Sebagai contoh, ka'an kanat adatuha fin nifasi 40, seperti adalah adat dia sebelum daripada nifas 40 hari. Okey, anak pertama dia keluar darah nifas 40 hari, 41 tak ada dah. Okey, boleh faham? 41 tak ada dah. Tiba sampai ke hari yang ke-70, 71 tubik pula darah. Okey, hak tubik pula adalah haid. Tak gitu. Ni hak sebelum daripada ni. Tiba-tiba fara'at ba'da wiladatiha, dia melihat selepas daripada bersalinnya anak yang kedua ni, 20 aswad. Okey, 20 hari hitam. Thumma ahmar istamar, kemudian merah berterusan. 20 hari hitam, merah berterusan. Jelas tak? 20 hari hitam, lepas tu merah berterusan. Okey, ada kuat, ada lemah. Wajawaza sittin, dan melepasi 60 hari. Okey. Jelas tu. Jelas Jadi bermakna tamyiz dia berbeza dengan adat, menyalahi adat. Sebab adat dia 40 hari, tamyiz 20 hari. Wa dhalika ka'anna ra'at ba'da al-20 al-aswad 45 daman ahmar. Contohnya dia melihat selepas daripada 20 hari hitam 45 hari merah. Okey, li'anna al-20 ma'al 45 wal 40 jawazati sittin, kerana 20 bersama dengan 45 melepasi 60. Tak gitu? Maka faturaddu, maka dikembali akan dia ila tamyiz, kepada tamyiz. Darah yang kuat itulah. Nifas dia wa huwal 20, iaitu 20 hari. Okey, habis. Jelas tak ni? As-suratul rabi'ah, surah yang keempat. Al-mu'tadatu ghairul mumayyizah, perempuan mu'tadah yang tidak mumayyizah. Dia mu'tadah tapi tidak mumayyizah, maka faturaddu ila 'adatiha nifasan wa tuhran, maka dikembalikan kepada adatnya nifas dan suci. Lagi tengok adat dia berapa sebelum daripada ni. Nifas dia berapa hari, suci dia berapa hari. Lepas tu bila pula baru datang haid yang baru. Lepas tu thumma tuhayyadu, kemudian dihukum haid
Diberikan haid kepada dia ala adatiha, mengikut adanya. In kanat qad hadat, jika adalah ia sebelum daripada ni sesungguhnya datang haid dah. Faham tak lagi? Payah nak cari orang puang ni beranak 2 kali tak pernah mari haid lagi. Payah gitu. Jelas, cuma dia buat-buat sahaja, dia buat-buat sahaja. Dia buat-buat sahaja. Wa illa, dan jika tidak, kalau sekiranya sebelum ni dia tidak mari haid, payah nak cari gini, fahiya mubtada'atun fil haid, maka dia adalah perempuan yang mubtada'ah fil haid, sehari semalam haid dia. Lagi jelas tak? Haid dia sehari semalam. Sebab itulah kita kena ingat hak yang perbahasan mustahadah fil haid tu dulu. Okey, falau kanat mu'tadatan, sekiranya adalah dia saat itu mu'tadah, perempuan hak yang beradat dah. Perempuan hak yang beradat dah. Perempuan hak yang beradat, datang darah nifas, fara'at aqibal wiladati naqa'an, maka lalu dia melihat selepas daripada bersalin naqa', tak ada darah, duna 15 yauman, kurang daripada 15 hari. Lepas daripada salin tak ada darah, tapi tempohnya tidak sampai 15 hari. Thumma daman, kemudian dia melihat darah, wajawaz, dan melepasi darah 60 hari, maka ketika itu akhadat minhu qadra atadatiha, dia kena ambil daripada darah tersebut kadar adaknya. Jadi kena kira kadar adat darah tu dah, bukan ambil daripada bersalin tu. Faham tak lagi Zul? Kalau 40 hari, okey, 40 hari daripada tempoh keluar darah tu. Faham tak lagi? Bukan 40 hari kira daripada benda beranak. Jelas. Wa ma qablaha tuhur, wa ma qablahu tuhur, apa yang sebelum daripadanya adalah suci. Tempoh naqah tu suci. Baik. Tempoh naqah itu suci. Lepas tu, adakah boleh kita jadikan tempoh naqah saat itu tuhur? Okey, boleh faham. Memang tempoh naqah tu dihukumkan suci. Boleh kok kita nak jadikan tempoh naqah saat itu sebagai suci di antara haid yang selepas daripada ni? Faham tak Azul? Faham tak Azul? Katanya tak. Wa ma qablahu tuhur, tapi la yathbutu bihi adatun fi tuhur, tidak sabit dengannya oleh adat pada suci. Sebab dia li'annahu duna aqalli, kerana sesungguhnya dia kurang daripada suka-suka suci. Cukup tak 15 hari saat ni? Tak cukup. Maka tidak boleh dijadikan adat suci. Okey, boleh. Falau waladat miraran, sekiranya bersaling perempuan beberapa kali, walam tara daman, dia tidak melihat darah. Tak ada darah bersaling, tak ada darah bersaling, tak ada darah bersaling, tak ada darah. Thumma waladat, kemudian dia bersaling. Ni anak yang keempat dah. Tiba-tiba dia bersaling pula. Wara'at daman, dan dia melihat darah. Fahiyal an mubtada'ah. Dia mubtada'ah di sini bukan kira mubtada'ah kali pertama bersaling, tapi kali pertama dia keluar darah. Itu maksudnya. Kalau bersaling banyak kali dah, tapi tak pernah tengok darah, ni tiba-tiba hak ni bersaling baru ada darah, maka hak ni dinamakan mubtada'ah. Okey, boleh faham? Jelas tak Mi? Habis. Seterusnya al-mabahathus tsani al-mustahadah al-mutahayyirah. Perbahasan yang kedua adalah mustahadah yang mutahayyirah. Mustahadah mutahayyirah. Mustahadah fi nifas yang mutahayyirah. Dia ada juga ada 4. Ada 4. Ada 3. Insya-Allah kalau sempat kita akan bincang esok. Kalau sempat, dan kita cuba perhabis esoklah kalau sempat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita tengok soalan kejap. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Pada masalah ghairu mumayyizah dalam nifas, ghairu mumayyizah dan nifas yang telah beradat haid. Adat haid fahamlah, haid yang sebelum hamil. Adat suci itu yang mana? Sebab setelah hamil 9 bulan 10 hari dia kena ambil adat yang last sekali. Sebagaimana haid hak last sekali, adat hak last sekali kita ambil. Maksudnya bukan adat. Sebagaimana haid hak last sekali kita ambil, begitu juga suci hak last sekali kita ambil. Bukan suci sebelum. Sebab tu kita buat contoh dia 9 bulan 10 hari tadi. Okey, boleh kan? Dan kalau nak tengok contoh yang banyak, boleh tengok dalam kitab apa dia? Al-Ifadah. Kitab Ibanah. Kitab Ibanah dia buat bagi banyak contoh. Dan begitu juga kitab Ahkamul Haid, karangan Syekh Muhammad Khatib kan. Dia ada banyak, dia ada juga sebut masalah ni.
Dan dibawa mari perkataan Syekh Ibn Hajar ketika mengakui. Okey, kita tengok Ana cari kejap. Ibanah pendek. Ibanah tak pendek. Okey, kita tengok risalah kejap Okey. Okey, tengok dia kata ni, falau anna imra'atan 'adatuha fil haidhi 5 wa tuhruha 20 masalan. Okey, sekiranya seorang perempuan adat dia pada haid 5 hari dan sucinya 20 hari. Dalam kitab Risalah fi Ahkamil Haid, muka surat 74. Sekiranya seorang perempuan adat dia pada haid 5 hari, sucinya 20 hari. Thumma hamalat, kemudian lepas daripada tu dia mengandung. Suci 20 hari lepas tu mengandung. Fastamarra bihi tuhur li ajli, maka berterusan dengan sebabnya saat itu oleh suci, ataupun berterusan dengan perempuan tu oleh suci li ajli, kerananya mengandung. Kama huwal ghalib, sebagaimana hak yang kebiasaan begitulah. Berterusan suci saat itu muddatul hamli, tempoh mengandung 9 ashhur, 9 bulan. Faham tak gitu? Thumma waladat, kemudian dia bersalin. Wa nufisat, datang darah nifas. Wa jawaza damuha sitin, dan melepasi darahnya sebanyak 60 hari. Fa zahiru itlaqi, maka zahir apa hak yang diitlaqkan oleh ulama fiqh, annahu ba'da maraddin nifas, selepas daripada marad kembalinya nifas. Kalau dia mubtadaah, satu lahzah, tutahharu, diberi suci kepada dia 9 ashhurin wa 20 yaumah. Maka boleh faham berapa hari? 9 bulan 20 hari. Idh hiya aqrabu taharatiha. Faham? Kerana itulah hak yang paling dekat sucinya. Thumma tuhayyadu, kemudian diberi haid kepada dia qadra adatil haid, kadar adat haid. Baik. Qala al-allamatu Ibn Hajar al-Haytami, berkata oleh al-allamah Imam Ibn Hajar al-Haytami, huwa kama qala, hukumnya adalah seperti apa yang dikata oleh Syekh Baqushair. Hukum dia seperti apa yang disebut oleh Baqushair. Wa yu'ayyiduhu, patut marilah apa hak yang menguatkan pandangan tersebut. Wallahu a'lam. Okey, jelas Okey. Bab nifas ana buat penulisan, tapi hak yang mustahadah fi nifas ni ana tidak buat penulisan. Bab mustahadah fi nifas ana tidak buat penulisan. Rasanya tak ada Zul. Tak biasa baca. Ana tak buat penulisan bab ni. Tapi kalau bab nifas, dalam bab selain daripada ni adalah banyak juga lah ana buat penulisan. Benda pula. Panjang ke? Soalan daripada Ummu Masyhur. Pria datang 25 hari bulan 11 2021, hari pertama. Mungkin dijangka habis 6-12 hari ke-12. Akan operation rahim 8 hari bulan 11. Soalan saya, lepas daripada operation saat itu, dianggap darah haid ke atau darah istihadah? Dalam tempoh 16 hari lagi. Jika masih ada kalimah-kalimah anda tak faham, Zulkabah, cuba baca. Ada kalimah anda tak faham. Soalan saya, bleeding lepas operation tu dianggap darah haid atau darah istihadah? Makna benda Dan pendarahan selepas operation, yang ada pendarahan keluar, dikira haid atau istihadah sebab dalam tempoh 16 hari lagi. Okey, sekarang ni kita kena ingat, kita hanya hukum secara zahir sahaja. Kita hanya hukum secara zahir. Okey, jadi apabila seorang perempuan, darah dia keluar, darah dia nanti anda cuba tengok semula soalan ni. Soalan ni kena kaji semula, tak jawab lagi. Wallahu a'lam.
Sebab kita ada dua. Mungkin, sebab anda dah jawab, sebab tengok kepada kaedah saat ni tu mungkin istihadah dan mungkin juga haid. Tengok kepada kaedah. Nanti anda tengok semula. Dia panggil sekarang ni bertemu dua asal ni. Dalam masalah ni dipanggil bertemu dua kaedah. Nanti anda cek semula. Wallahu a'lam. Soalan lama. Kalau 29 hari darah keluar selang-seli dengan suci. 29 hari darah keluar selang-seli dengan suci. Ya, haid. Kalau mumayyizah dulu. Bukan syarat yang keempat, tak berselang-seli dengan darah lemak. Ini dia tanya kalau berselang-seli itu dengan suci. Kita jawab semula. Assalamualaikum Ustaz, maaf tumpang bertanya pasal haid. Contoh kalau perempuan itu dihukum mubtada'ah mumayyizah, di mana haidnya sehari semalam dan sucinya 29 hari, adakah untuk bulan seterusnya kadar haidnya sama, iaitu sehari semalam dan 29 hari suci? Sebab pada bulan seterusnya bukankah dia dah jadi mu'tadah, sebab dikira pernah datang haid sebelum. Maaf bertanya. Ya. Sekarang ni apabila dia mubtada'ah ghairu mumayyizah dalam bab haid, sehari semalam suci, haid dia 29 hari suci. Lepas daripada tu hari yang ke-31 haid dia sehari semalam, lepas tu 29 hari suci. Kenapa hari ke-31 saat ni tu kira haid dia sehari semalam? Kerana dia telah bertukar kepada mu'tadah. Memang dia telah bertukar kepada mu'tadah. Dia telah bertukar kepada mu'tadah. Dia mubtadah hak yang pertama tu je. Hak yang kedua tu dipanggil mu'tadah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Tak ada, kita berhenti sini dulu lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.